أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah Allah, melaksanakan ibadah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan hadis kursi, kitab hadis kursi, muka surat 141. 141 perkara yang ke-38 yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menarik cinta Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ke-38, rumah penginapan dan pendidikan anak yatim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara rumah-rumah kamu yang lebih disukai Allah ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dikasihi dan dididik sebagaimana semestinya. Zuhudlah di dalam dunia, nescaya engkau dicintai Allah. Dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, nescaya orang lain akan kasih kepadamu. Baik. Dalam tajuk ini memberitahu kepada kita berkaitan dengan kasih kepada anak yatim. Kasih kepada anak yatim. Anak yatim ni kalau dari sudut istilah, lah. Kalau sebut yatim sebenarnya orang yang kehilangan bapa saja. Yang kedua al-ajiyyu. Al-ajiyyu orang yang kehilangan ibu sahaja. Dan yang ketiga al-latimu. Al-latimu. Al-latimu orang yang kehilangan ibu dan bapa. Dan mereka ini diberi nama sehingga mereka balik. Diberi gelaran ini sehingga mereka balik. Bila mereka balik, kata ulama, maka tidak dipanggil lagi dengan gelaran tersebut. Kerana Nabi SAW sebut antaranya la yujma ba'dah tilam. Tidak ada keyatiman setelah balik. Maknanya orang yang dewasa, yang kita kata dewasa lah, dan dewasa ni ulama khilaf, ada kata 18, ada kata 15, tak apalah yang tu. Maknanya bila dah dewasa, balik, dewasa, boleh bawa diri, boleh urus kehidupan sendiri, maka orang tu tidak digelarkan lagi dengan gelaran yang kita sebut sebagai yatim. Kita orang Melayu sebut anak yatim lah. Kalau mati dua-dua, yatim piatu. Yatim piatu. Tapi dari sudut Islam, gelaran ini diberi ketika mana orang seseorang itu belum balik lagi. Kalau sudah balik, maka dia tidak dikira
sebagai menggunakan gelaran itu lagi. Baik. Jadi anak yatim ini kata Nabi SAW antara rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala suka. Yang Allah taala suka ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Dan anak yatim itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Bukan kata ada anak yatim satu tak jaga dengan baik, menzalimi dia ke, mengkhianati dia ke, jaga sekadar untuk lepaskan batuk di tangga, tak bagi kasih sayang dan sebagainya, itu tak boleh. Itu pun tidak termasuk dalam perkara yang Allah Ta'ala suka. Bahkan Allah Ta'ala murka perkara tersebut. Yang Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala suka rumah yang ada anak yatim, dan anak yatim itu dijaga dengan baik dari sudut nafkah dia. Kalau ada harta, dia ada harta, kita jaga harta dia tanpa mengkhianati harta dia. Kita bagi kasih sayang kepada dia kalau sekiranya dalam rumah kita. Dan kalau sekiranya kita ni tidak bersama dengan dia, dia duduk rumah lain, kita boleh bagi kasih sayang pada dia, bagi sumbangan kepada dia. Kita nyatakan kasih sayang kita kepada dia dengan tindakan, dengan kata-kata kita. Ini anak yatim. Kerana anak yatim ni orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW sangat memuliakan anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Kerana Nabi SAW sendiri pun daripada kalangan anak yatim juga. Kehilangan bapa, kehilangan ibu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Maknanya al-yatimu al-yatimu al-latimu. Al-yatim kehilangan bapa, al-latimu kehilangan kedua-duanya, al-ajiyu kehilangan ibu saja. Jadi Nabi SAW daripada kecil, Rasulullah SAW al-yatim, kehilangan ayah. Besar sikit kehilangan ibu pula. Maknanya lebih kurang umur 6 tahun, masih lagi tidak balik lah kita kata, ataupun dari sudut umur tu, umur yang masih lagi dikira sebagai gelaran al-yatim al-latim. Baik, selepas balik kata ulama dan Nabi SAW la yasmah ba'da ihtilam. Tidak ada keyatiman dah selepas seseorang itu balik. Ihtilam maksudnya bermimpi dan keluar mani daripada mimpi tersebut. Maknanya tanda seseorang itu telah pun balik. Baik. Merujuk kepada tulisan ulama, gelaran yatim adalah satu anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Maknanya orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan gelaran al-yatim, al-aji, al-latim. Ini kerana ramai daripada kalangan ulama terdahulu dan juga masa kini mereka adalah yatim ketika usia masih kecil. Tambahan pula, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Maknanya Nabi SAW ketika dalam kandungan Rasulullah SAW sudah pun menjadi yatim. Maknanya kehilangan bapa Nabi. Dan juga kalau kita lihat sebagaimana disebut oleh pengarang penulis, kalau kita lihat ramai para ulama, di kalangan para ulama, mereka masa kecil mereka yatim. Mereka yatim. Terutama sekali tidak ada bapa lah. Maknanya bapa meninggal dunia masa mereka kecil. Dan berkat daripada doa bapa mereka ke, orang ramai memberi kasih sayang kepada mereka. Mereka belajar sehingga menjadi ulama, dan mereka ini menjadi inspirasi pada golongan-golongan
sehinggalah sampai hari ini. Bila dengar sejarah, bila dengar kisah mereka para ulama, maka kita lihat kita yang ada bapa, kita yang ada mak ni, tidak semestilah tidak sepatutnya kita lemah semangat, kita main-main dalam kehidupan, kita tidak mahu belajar agama dan sebagainya. Kerana orang-orang yang dulunya susah, mereka belajar agama sehingga menjadi alim, dan sampai sekarang mereka dijadikan rujukan dalam hal agama. Berdasarkan terdapat dua persoalan utama. Pertamanya berkaitan dengan kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Orang yang menjaga anak yatim. Dan yang keduanya berkaitan bala atau ancaman bagi orang yang menyakiti anak yatim. Dua. Berkaitan dengan anak yatim, orang yang jaga anak yatim, orang yang menghormati anak yatim, apa dia dapat? Yang kedua, orang yang tidak menghormati anak yatim, menzalimi mereka, menyakiti mereka. Terdapat beberapa buah hadis yang sahih menceritakan akan kelebihan orang yang menjaga atau orang yang memelihara anak yatim. Antaranya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahatain fil jannah. Rasulullah SAW sebut, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain. Maknanya kita ada peluang jugalah. Bukan milik kita anak yatim tu, milik orang lain. Maka kita boleh bantu. Ada rumah anak yatim, kita bagi sumbangan. Kita bagi sumbangan. Kata Nabi, aku dan dia seperti dua ini. Yang ini Nabi SAW mensyaratkan dua jari baginda di syurga, kata Nabi SAW. Di syurga, aku dan dia ni seperti dua ini. Orang yang menanggung anak yatim. Sama ada anak yatim yang dia miliki ataupun orang lain miliki. Dia menanggung, dia bagi kasih sayang, dia menzahirkan sayang kepada anak yatim. Maka Nabi SAW sebut, aku dan orang seperti ini, kafilul yatim, orang yang jaga, menanggung anak yatim ni, kata Nabi, seperti ini di dalam syurga. Maknanya dekat. Nabi kasih kepada orang yang kasih kepada anak yatim. Nabi kasih kepada orang yang mendekati anak-anak yatim, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Selain itu terdapat sebuah lagi hadis yang hampir dengan hadis di atas bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dalam sunannya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana kafilul yatimi fil jannati kahataini wa asyara bi asbu'aihi ya'ni as-sababata wal wusta. Maksudnya aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini dalam syurga. Baginda SAW mengisyaratkan dengan merapatkan dua jari baginda, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Rasulullah sebut, aku dengan orang yang jaga anak yatim di akhirat seperti ini, kata Nabi. Seperti ini. Rasulullah tunjuk maknanya rapatnya, kasihnya Rasulullah kepada orang yang jaga anak yatim, dan menandakan Rasulullah sangat menggalakkan kita meraihkan anak-anak yatim. Ianya perlu dilaksanakan sentiasa. Perlu dilaksanakan sentiasa. Bukan kata masuk awal Muharram kan kita buat program panggil, itu salah satulah program khusus. Yang lain-lain selain daripada hari-hari khusus tu, kita bagi juga sumbangan, kita bagi juga kasih sayang, tanda kita bagi sokongan kepada rumah-rumah anak yatim ataupun kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kita ni, di sekitar taman ke ataupun di kampung ke yang kita kenal tu amat sekali, lagilah kita ambil pendekatan untuk bagi sumbangan kepada dia. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan,
Yang dimaksudkan lahu, yakni miliknya adalah ahli keluarga terdekat. Dalam hadis Nabi SAW sebut tadi, lahu au li ghairih. Lahu yakni miliknya adalah ahli keluarga terdekat seperti datuk, ibu, nenek, abang, kakak, bapa saudara, ibu saudara dan ahli keluarga lain yang terdekat. Awal tadi kita sebut dikira sebagai seseorang itu yatim kalau sekiranya dia belum balik. Maknanya orang-orang beginilah, kanak-kanak yang masih belum balik, tak ada mak, tak ada ayah, ataupun tak ada ayah saja, ataupun tak ada mak saja, maka mereka ini kita ra'ikan. Kalau kita ni abang, ada adik kita tak ada ayah, tapi adik kita ada yang kecil, adik kita yatim, kita ra'i. Kalau kita datuk, kita ada cucu masih kecil, belum balik, tak sampai umur 20 lagi, tak sampai 18 lagi, mereka kehilangan ibu ataupun ayah ataupun kedua-dua sekali, maka kita jaga dia. Begitulah datuk ke yang disebut sebagai milik tu. Milik tu yang dikira sebagai pemilik anak yatim, datuk, ibu, nenek, abang, kakak, bapa saudara, ibu saudara. Kena tanggungjawab tu. Bapa saudara anak yatim, ibu saudara anak yatim, dan ahli keluarga lain yang terdekat, sepupu ke dan sebagainya. Ada poin dimaksudkan dalam hadis Nabi li ghairih, bukan miliknya, adalah orang asing ataupun orang yang tidak mempunyai pertalian keluarga. Orang yang tidak ada pertalian keluarga, maka ia dikira li ghairih. Tapi fadilat mereka, semuanya mereka yang disebut oleh Nabi SAW, yang menanggung, yang menjaga, bagi kasih sayang, sama ada ia pemilik anak yatim ataupun dia bukan pemilik anak yatim, maka kata Nabi SAW, mereka akan rapat berada bersama dengan aku di akhirat nanti. Menurut Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, ketika menjelaskan makna hadis ini, maksudkan dengan kafilul yatim, orang yang menjaga anak yatim adalah orang yang menjalankan perkara-perkara yang melibatkan perihal anak yatim tersebut, seperti nafkah mereka, pakaian mereka, mengajar mereka dengan perkara yang baik, mentarbiah mereka dan lain-lain lagi, bagi pendidikan, bagi tarbiah kepada mereka, didik mereka dengan solat, dengan agama. Itu semua adalah tanggungjawab terutama sekali pemilik anak yatim tu, datuk, nenek, pak saudara, abang, kakak dan semua kena ambil tahu. Yang sedihnya, kalau sekiranya anak tu anak yatim, kita tengok tak ada orang nak ambil tahu. Tak ada orang nak ambil tahu. Kadang-kadang kehidupan mereka pun susah, belajar pun kadang-kadang tak belajar. Ini perlu kita kena ambil kesedaran dan bagi kesedaran kepada masyarakat supaya mengambil berat berkaitan dengan anak-anak yatim ni. Kelebihan ini akan diperolehi bagi setiap orang yang menjaga anak-anak yatim dengan menggunakan harta mereka sendiri atau menggunakan harta anak yatim tersebut dengan wilayah penjagaan. Maknanya dia ada autoriti untuk menjaga harta anak yatim tersebut dan dia jaga dengan penuh amanah. Ataupun dia guna harta dia sendiri untuk jaga anak yatim. Maka mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dikasihi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang menzalimi, mengkhianati anak yatim. Terdapat sebuah hadis dalam Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menceritakan akan keburukan bagi orang yang menyakiti anak yatim. Hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimu yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Maksudnya sebaik-baik rumah
daripada kaum muslimin adalah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang dilayan dengan baik. Itu sebaik-baik rumah. Antara sebaik-baik rumah lah ada anak yatim. Anak yatim dilayan dengan baik, diberi pengajian agama, pastikan mereka hidup dalam keadaan yang baik, kasih sayang dan sebagainya. Manakala seburuk-buruk rumah, kata Nabi SAW, daripada kaum muslimin, rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang disakiti, atau dia yakni anak yatim tersebut maknanya disakiti. Anak yatim yang disakiti ini adalah antara disebut oleh Nabi SAW akibat daripada menzalimi ataupun menyakiti orang-orang anak-anak yatim. Baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Maksudnya oleh itu adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadap mereka. Allah sebut surah Ad-Duha, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kamu mengasari, menzalimi, mengkhianati anak yatim. Imam Ibn Katsir berkata, ayat ini merupakan dialog kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, sebagaimana engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang yatim dahulu, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu, maka janganlah sesekali engkau mengasari anak yatim. Kalau kamu pun pernah rasa, kata Allah SWT, maksud mafhum daripada ayat Allah Ta'ala sebut amal yatim fala taqhar, jangan mengasari anak yatim. Maksud ayat ini juga adalah janganlah kamu menghina, mengasari ataupun merendahkan anak yatim, merendah-rendahkan dia, menghina-hinakan dia. Jadi kita kena muliakan mereka, tetapi berlaku baiklah kepada mereka dan berlembutlah dengan mereka. Telah berkata Qatadah, jadilah kamu kepada anak yatim ini sebagai seorang ayah yang penyayang. Maknanya kita seolah-olah kita jadikan kita ni sebagai ayah mereka. Tambahan pula Syekh Ali Sabuni rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, maksud ayat ini adalah jangan sesekali kita berlaku kasar kepada anak-anak yatim ataupun mengambil harta mereka. Telah berkata Mujahid, maksud ayat ini adalah jangan berlaku kasar. Adapun telah berkata Sufyan, janganlah sesekali kamu menzalimi mereka dengan mengambil harta mereka. Apapun fala taqhar, fa ammal yatim fala taqhar, itu maksudnya jangan kita menganiayai anak yatim, dan kita disuruh supaya mengasihi mereka. Antara ancaman ataupun hukuman bagi orang yang memakan harta anak yatim, terdapat beberapa ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala berkaitan orang yang memakan atau tidak menguruskan harta anak yatim dengan amanah. Antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berjaga-jaga dengan harta anak yatim, melainkan bagi tujuan yang baik. Sebagaimana firman Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu menghampiri anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Maknanya kita guna untuk pastikan duit yang harta yang kita jaga, harta mereka untuk perkembangan harta tersebut. Memakan, menggunakan dan mencampurkan harta anak yatim dengan harta sendiri secara salah adalah berdosa besar. Ini salah satu daripada dosa besar. Bila dosa besar, perlu kepada taubat, perlu kepada taubat dan berjanji dengan Allah untuk tidak mengulangi lagi. Firman Allah, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira.
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu harta mereka. Yang telah baligh, bila mereka dah baligh, boleh urus kehidupan mereka sendiri, cerdik dah, boleh bekerja dan sebagainya, maka serah harta itu kepada mereka dengan amanah. Janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu tukar atau kamu gantikan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkan harta mereka itu dengan harta kamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Maknanya haramlah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam bentuk ancaman, maka benda ni adalah benda yang haram. Haram kita buat. Seseorang nak buat benda tu tak boleh. Selain itu terdapat sebuah hadis yang menceritakan bahawa memakan harta anak yatim termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malal yatim wa tawalla yawmaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Rasulullah sebut, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar ini, yakni perkara yang membinasakan kamu. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, iaitu syirik, syirik kepada Allah, mensyirikkan Allah, meyakini ada kuasa yang menyamai kuasa Allah, ataupun yakin ada kuasa yang lebih daripada kuasa Allah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Sihir, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah melainkan dengan kebenaran. Memakan riba, memakan harta anak yatim. Ini salah satu daripada perkara yang boleh membinasakan seseorang. Melarikan diri dari peperangan dan menuduh wanita yang beriman dengan berzina. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim seperti memasukkan api ke dalam perut dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Seterusnya, orang yang menindas anak yatim digelar sebagai orang yang mendustakan agama. Sebagaimana firman Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, meliputi hari pembalasan, iaitu orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Setelah melihat ayat-ayat yang kita baca, maka kita mengetahui dan mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang keras seseorang itu melakukan perkara yang tidak baik atau berlaku kasar kepada anak-anak yatim. Apatah lagi memakan harta mereka dengan cara yang tidak baik adalah sangat-sangat ditegah dalam agama. Ini juga menunjukkan akan kemuliaan anak yatim ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar sentiasa berlaku baik kepada anak-anak yatim dan janganlah sesekali menyakiti atau menghina mereka. Kesimpulannya, setelah kita tahu akan besarnya ganjaran atau kelebihan bagi orang yang menjaga anak yatim ini, maka seharusnya kita menjaga anak yatim dengan penuh kasih sayang. Ini kerana mereka juga adalah manusia seperti kita yang mengharapkan dan menginginkan kasih sayang daripada seorang ayah maupun seorang ibu. Janganlah sesekali
menganiayai mereka atau menyakiti hati mereka. Ini kerana mereka telah diuji ketika usia mereka masih lagi kecil, sedang Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat untuk merasa kasih sayang seorang ayah dan ibu sehingga kita dewasa, tetapi mereka tidak mendapat nikmat tersebut seperti mana kita. Percayalah bahawa setiap amalan, kebaikan dan pengorbanan yang telah kita lakukan untuk anak-anak yatim pasti akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjaga amanah, menjaga anak yatim ini bila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga atau memelihara mereka. Berlaku baiklah kepada mereka, layanilah mereka seperti mana anak kita sendiri. Selain itu juga jagalah harta-harta mereka dan janganlah sesekali kita mengambil atau memakannya dengan cara yang haram, kerana itu bukan hak kita dan kita hanyalah seorang yang diamanahkan untuk menjaganya buat sementara waktu. Akhirnya diharap dengan pencerahan yang ringkas ini dapatlah kita mengambil sedikit kesedaran pengajaran berkaitan dengan anak-anak yatim ini. Jadi antara perkara yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah kita menyantuni anak-anak yatim. Kita menyantuni anak-anak yatim, sama ada anak yatim yang kita miliki ataupun yang bukan kita miliki. Baik. Di samping hadis-hadis yang kita baca tadi, 38 hadis. Semua kita bincang lebih kurang dalam setahun lebih kot. 38 hadis ni berkaitan dengan perkara yang menarik cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak pula hadis-hadis yang mengungkapkan perbuatan atau ucapan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada perkara yang muqabil. Ada benda yang kalau kita buat Allah Taala suka. Ada benda yang kalau seorang buat Allah Taala tak suka. Macam kita bincang berkaitan dengan anak yatim. Anak yatim dari satu sisi seseorang itu menghormati mereka, menjaga, akan dapat cinta Allah. Tapi kalau sisi yang lain, mereka seseorang itu menganiayai, menzalimi anak yatim, maka mereka akan mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperolehi cinta Allah, kata pengarang kitab rahimahullah, kita hendaknya mencintai Allah dan Rasulnya yang dinyatakan dalam tingkah laku yang sesuai dengan hukum syariatnya serta bersandarkan pedoman dan teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya untuk kita mendapat cinta Allah, kita hendaklah mencintai Allah dan Rasul yang kita nyatakan dalam bentuk tingkah laku, tindakan kita, percakapan kita, pendengaran kita, perbuatan kita yang menggambarkan perkara itu Allah Ta'ala suka. Di samping itu hadis-hadis yang telah kita bacakan dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan seharian untuk memperolehi keredaan Allah. Hadis kursi yang kita bacakan memberi pola bagaimana janji Allah kepada orang yang bersabar, bersahabat, bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat, kita tolong, kita duduk dalam satu taman, dalam satu asrama, satu bilik. Kalau anak-anak tahfiz, maka kita buat benda-benda baik itu merupakan perkara yang boleh mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi riwayat lainnya menyatakan haqqat mahabbati lil mutahabbin. Haqqat mahabbati lil mutahabbin fiyya azilluhum fi zillil arsy yaumal qiyamati yauma la zilla illa zilli. Cintaku tercurah kepada orang yang berkasih sayang pada jalanku, kata Allah. Akan aku naungi mereka pada naungan bayangan arasy pada hari kiamat, iaitu hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam hadis yang lain, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya
وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمتزاورين فيا وحقت محبتي للمتباذلين فيا المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. Cintaku, hadis kursi, kata Allah, cintaku tercurah kepada orang yang saling berkasih sayang pada jalanku. Maknanya kita buat baik antara satu sama lain, maka Allah datangkan cintanya kepada kita. Cintaku tercurah kepada orang-orang yang saling menghubungkan silaturrahim pada jalanku. Orang yang menghubungkan silaturrahim mendapat cinta Allah. Cintaku bagi orang-orang yang saling menasihati pada jalanku. Dengar kuliah, nasihat antara satu sama lain dengan baik. Cintaku tercurah, kata Allah, kepada orang-orang yang saling menziarahi pada jalan dan keranaku. Pada jalanku dan keranaku, ziarah antara satu sama lain. Cintaku tercurah kepada orang-orang yang saling memberi pada jalan dan keranaku, bagi sumbangan, infak dan sebagainya. Orang-orang yang saling berkasih sayang pada jalanku dan keranaku akan disuruh berdiri di atas mimbar yang dibuat dari nur, yakni cahaya yang diinginkan oleh para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ganjaran orang yang melakukan kebaikan antara satu sama lain. Hadis kursi yang lain, Allah Subhanahu wa taala sebut, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang yang saling berkasih sayang kerana keagunganku akan datang mempunyai mimbar yang dibuat dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Dan hadis kursi yang lain menyebut al-mutahabbuna li jalali fi zilli arshi yauma la zilla illa zilli. Orang yang saling berkasih sayang kerana keagunganku akan berada dalam naungan bayangan arasku pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini semua hadis-hadis menegaskan bahawa cara dan jalan untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala ialah sabar, tidak mengeluh dan tidak mengadu apabila ditimpa kematian anak, walaupun sehingga 3 orang anak. Silap. Hadis-hadis kursi tersebut memberikan betul lah. Hadis yang kita bacakan pada awal dulu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mematikan anak semasa kecil, melainkan mereka ni sabar, mereka ni tenang, Allah Taala bagi ganjaran memasukkan mereka ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tidak mengeluh dan tidak mengadu apabila ditimpa kematian anak walaupun sehingga 3 orang. Dalam hadis lain disebutkan bahawa barang siapa yang kehilangan 2 orang anaknya kerana meninggal, ia akan mendapat ganjaran syurga. Hadis riwayat Bukhari menerangkan sebagaimana berikut, Innan nisa'a qulna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman faja'ala lahunna yawman fawa'azahunna fihi wa qala lahunna ayyuma imra'atin mata laha 3 min alwaladi kanu laha hijaban min an-nar faqalat imra'atun wasnani qala wasnani. Para wanita telah mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentukan untuk kami satu hari untuk memberikan pelajaran. Dan ditentukan suatu hari dan baginda menasihati mereka dengan sabdanya. Maknanya mereka nak bertemu secara khusus dengan Nabi SAW. Rasulullah pun bersetuju, dan bila pertemuan berlaku, Rasulullah menasihati mereka, barang siapa wanita yang telah ditinggalkan 3 orang anak yang belum akil balik, maka ketiga anak tersebut menjadi dinding, yakni rintangan benteng mereka daripada api neraka. Berkatalah di antara wanita itu, ya Rasulullah,
Bagaimana kalau dua orang? Sabda Rasulullah SAW, dan dua orang. Maknanya kematian anak itu antara hikmahnya di akhirat nanti mereka menjadi benteng kepada ibu dan ayah di hari akhirat nanti, benteng daripada api neraka. Kecuali mak ayah dia hidup di dunia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi dalam keadaan dimurkai oleh Allah, sampai di sana anak tu tunggu tak sampai-sampai. Rupanya ibu dan ayah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasaba salasatan min sulbihi dakhala al-jannah faqamat imra'atun faqalat awisnani qala awisnani qalatil mar'atu ya laitani qultu wahidan. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang redha dengan qada, ketetapan kematian 3 orang anak kandungnya sendiri, dia akan masuk syurga. Tiba-tiba berdirilah seorang wanita dan berkata, atau 2 orang ya Rasulullah. Maka sambung Rasulullah SAW, ya 2 orang juga. Kemudian barulah wanita tadi berkata sendiri, mengapa aku tidak sebutkan atau seorang. Demikian, semoga Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita betul-betul ikhlas dan redha apabila kematian anak sama ada 2 atau 3 atau lebih. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung pada tajuk yang baru, tajuk yang ke-17, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.